Nanti muslimat boleh guna buku ni Oh dah ada semua dah. Semua dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terlebih dahulu terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa program Karnival Geng Masjid yang Ustazah percaya betul-betul lumus daripada awal. Yang Ustazah hormati Nazir Masjid Puncak Alam yang berbahagia Dr. Syuhada Mahmud, yang Ustazah kasihi isteri kepada Nazir Ustazah Mimi Afizah binti Talib, yang Ustazah hormati seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Puncak Alam, yang Ustazah hormati para asatizah, yang Ustazah kasihi para muslimah, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kena jawab kot pantun juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sebegini indah pada pagi Jumaah yang penuh barakah ini. Kita ucapkan kepada Allah, Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Wahai Allah, kepadamu lah segala puji-pujian yang selayaknya untukmu, yang selayak dan paling sesuai dengan hakikat sebenar keagunganmu dan kebesaranmu. Dan Ustazah mengucapkan syukur kepada Allah dan syabas kepada seluruh penduduk qaryah Puncak Alam dan yang berdekatan, kerana Allah kurniakan sebuah nikmat masjid yang sebegitu indah. Syukur tak tuan-puan? Yang syukur-syukur tu datang tak masjid jemaah? Alhamdulillah. Ya, masjid yang sebegini indah dalam qaryah tuan-puan, ya, yang tersergam. Alhamdulillah, Ustazah mengajak kita semua berazamlah agar kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu cicit kita, selama mana masih lagi berada dalam qaryah ini, maka biarlah kita dan ahli keturunan kita tidak terkecuali dari mengimarahkan masjid ini. Boleh tuan-puan, azam tahun baru. Ada seorang anak Ustazah ya tuan-puan, anak bujang lah ya. Dia selalu minta motor dengan Ustazah. Anak-anak bujang dia nak motor kan ya. Anak bujang Ustazah ni dah ada motor dah, tapi dia kata dia malu lah Umi naik motor dia, sebab motor dia motor skuter. Padahal kawan-kawan ni duk press ya, minyak kat sebelah dia prem-prem bunyi, masuk kelas 1, kelas 2 kan. Yang dia skuter, tahu skuter tuan-puan, duk press lah minyak macam tu. Bunyi kuat dah tapi tak sampai-sampai. Dia kata, Umi belilah dia motor baru. Sebenarnya tuan-puan, di pihak Ustazah dengan suami,
Ni dengar sampai habis ya. Ustazah ni nak cerita apa kan ya? Di pihak ustazah dengan suami, insya-Allah tuan-puan, insya-Allah boleh belikan mereka motor. Boleh. Nak yang macam mana? Nak macam kawan tu. Ya, yang motor apa entah. Bukanlah mahal sangat, bukan yang jenis yang rider pakai tu kan ya. Boleh insya-Allah, tapi ustazah letak syarat tuan-puan. Ya, kerana dalam salah satu metodologi mendidik anak-anak kena ada demand dan supply. Jadi ustazah letak syarat sikit je. Ustazah kata insya-Allah. Insya-Allah Umi akan pergi beli. Tapi sikit je Umi letak syarat, 40 hari, 40 malam tidak miss solat jemaah kat masjid. Bila time subuh tuan-puan, ustazah kejut. Dia kata bangun cepat, nak motor tak? Tak apalah Umi, tak naklah motor, dia kata. Ya, nak bagi tahu susahnya pergi masjid tuan-puan. Ni tawaran ni, cepat. Dia dah masuk hari ke-7 ni, nak motor tak? Tak apalah Umi, dia kata. Ya, postpone je lah motor tu. Susah tuan-puan. Nak bawa keluarga kita, anak-anak kita untuk menjadi orang yang hatinya ya terkait cinta, kasih, teringat, terikat dengan masjid. Jadi biar kita berazam pagi-pagi yang penuh barakah ini ya, untuk kita insya-Allah sama-sama mendidik diri kita, mendidik ahli keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang mengimarahkan masjid yang telah Allah jadikan rezeki tuan-puan. Masjid yang begitu besar, begitu indah dalam qaryah tuan-puan di puncak alam ini. Alhamdulillah dan tahniah. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, hari ini tajuk kita ialah berkisar tentang indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah tidak akan mengulas satu demi satu akhlak tersebut, kerana pada tangan tuan-puan. Kalau ada yang masih belum memiliki, insya-Allah keluarlah belanja sikit. Carilah ya penerbit buku ini, Intim. Buku yang dikarang oleh Al-Fadil Syekh Abdul Mun'im Al-Hashimi. Kalau tak silap ustazah, ini buku Arab ya ustaz? Yang diterjemah ke macam mana ni? Wallahu a'lam. Biarlah kita boleh memiliki buku ini tuan-tuan ya. Dan ustazah tidak akan bercakap tentang satu demi satu akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam kitab ini. Sebab yang itu insya-Allah tuan-puan boleh baca dekat rumah. Insya-Allah tuan-puan boleh buat usrah dekat rumah dengan anak-anak. Satu minggu ambil satu bab. Ya, ini cadangan ustazah. Tetapi pada pagi ini ustazah lebih tuan-puan untuk memberi semangat, untuk memberi kesedaran kepada kita betapa besar dan tingginya nilai akhlak dalam agama kita dan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Terlampau tinggi, terlampau tinggi, yang memberatkan timbangan akhirat besok, yang memberatkan. Di saat tuan-puan semua orang berharap agar timbangannya berat, semua orang berharap. Di saat Allah menghitung setiap yang kita lakukan sepanjang hidup, la yughadiru saghiratan wala kabirah wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang tertinggal. Kabirahkah, saghirahkah, besarkah, kecilkah, illa ahsaha, kecuali Allah akan sukat hitung. Allah akan bertanggungjawabkan. Ketika tu tuan-puan, ya Allah kita berharap, tolonglah ya Allah biar timbangan kebaikan aku berat. Ya Allah biarlah timbangan keburukan aku ringan. Dan satu tawaran yang dibawa oleh Islam ialah yang boleh memberatkan timbangan di hari akhirat kelak ialah akhlakul karimah,
akhlak yang mulia. Ya, kita mungkin rasa, ya Allah, kalau tengok pada tahajud tak ada sangat ni, ya Allah. Kalau tengok pada puasa sunat tak berapa nak bagus sangat, ya Allah. Kalau tengok pada sedekah mungkin tak banyak juga. Tapi insya-Allah tuan-puan, kalau kita hidup atas muka bumi ini tidak menyakitkan orang, kalau kita hidup atas muka bumi ini tidak dengan akhlak yang mazmumah, sebaliknya kita dikenali sebagai satu personality yang memiliki akhlak yang sangat terpuji, maka insya-Allah potensi untuk timbangan kita di akhirat kelak, ya, berat amal solehnya, berat timbangan kebaikannya, insya-Allah boleh berlaku kerana selama hidup kita tidak terlepas pandang dengan satu perkara yang sangat besar, sehingga kan Nabi SAW yang menjelaskan, tuan-puan sekalian, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku ni, sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Sampai Nabi sebut, ni kenapa ni aku diutus ni? Kenapa aku jadi rasul? Kenapa aku duduk di kalangan manusia menyampaikan yang baik, melarang yang salah? Nabi sebut di antara tujuan yang sangat besar kehadiran pengutusan Nabi SAW, tanpa menafikan matlamat, tujuan yang teramat besar, ialah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, Nabi mempertegaskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji.